Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua rakan-rakan yang menonton channel YouTube saya. Pertamanya, terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang telah pun subscribe channel saya, Fauzan Channel di YouTube, dan juga yang share, yang selalu beri komen. Dan bagi mereka yang belum lagi subscribe, ya, bolehlah subscribe channel saya, sharekan, ya, dan bolehlah beri komen. Tak kisah apa komen pun atau apa isu yang kita bincangkan, ya, asalkan tidak ada komen-komen yang melampau lah, ya, maki hamun, bucah dan sebagainya. Berbeza pendapat, okey, kita boleh berbeza pendapat dan apa saja isu yang kita bincangkan dan kita kongsikan. Okey. Hari ini semua saya nak komen sikit saja, utamanya tentang pembebasan, bukan pembebasan lah, ya, tentang hukuman yang telah pun dijatuhkan kepada Najib Tun Razak dalam kes SRC-nya, di mana beliau didapati bersalah dan dijatuh hukuman 12 tahun penjara dan juga denda. Walau bagaimanapun dia telah pun memfailkan kes tersebut untuk ke Mahkamah Persekutuan dalam kes rayuannya, dan sekarang ini dibebaslah, ya, dan dibayarkan denda untuk bebas. Biasalah, kita dapat jangkakan bahawa beliau masih lagi boleh berlega-lega, bahkan mungkin boleh juga berkempen pilihan raya di Sarawak, ya, setelah beliau banyak berkempen sewaktu di Melaka baru ini. Dan ada juga di antara rakan-rakan UMNO kita yang kita lihat di media sosial yang bertanya kenapa ramai pimpinan UMNO tak datang ke mahkamah, ya, memberikan dukungan ataupun sokongan moral kepada Najib Razak. Yang datang hanya makcik-makcik yang datang dari Pekan naik bas yang dibawa beberapa biji bas. Mereka datang daripada Pekan, majoritinya perempuan yang telah pun datang ke mahkamah memberikan sokongan moral, ya, menyanyi-nyanyi dan sebagainya lah di depan mahkamah. Jadi tahniah, ya, kepada makcik-makcik itu kerana ada sifat setia dengan pemimpin mereka, Najib Tun Razak, apatah lagi ahli parlimen Pekan itu sendiri. Cuma yang menjadi persoalan kepada kita, di mana pemimpin UMNO, ya, sewaktu Najib Razak ini memerlukan sokongan moral daripada mereka. Yang hadir saya tengok macam biasa, ya, cyber trooper dia, Lokman Adam dan beberapa pimpinan yang lain. Saya tak nampak, ya, Presiden UMNO, naib Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, ahli majlis tinggi yang lain yang hadir memberikan sokongan moral, ya. Itu biasalah, itulah jadi kelaziman lah, ya, UMNO ni. Bila pemimpin mereka susah, mereka menjauhkan diri. Bila mereka memerlukan, mereka akan bawa Najib, mereka akan usung Najib dalam mana-mana PRK. Sebelum ini, dalam mana-mana PRK pun dia akan usung Najib ni, ya, untuk nak gunakan pengaruh Najib ni untuk menang pilihan raya. Yang terbaru di Melaka, di mana banyak kelibat Najib daripada Presiden UMNO itu sendiri yang berkempen di Melaka. Tetapi bila Najib memerlukan sokongan mereka, masing-masing menghilangkan diri, ya. Dan kita faham kenapa mereka tidak datang. Kemungkinan besar mereka pun tahu bahawa kesalahan itu sememangnya dilakukan oleh Najib. Tidak sukar untuk kita faham kes ini, ya. Walaupun Najib bermati-matian menafikan beliau terlibat, beliau cuba menuding jari kepada orang lain, ya, seperti Nek Faisal, Jolo, Zeti dan sebagainya. Tetapi sepanjang perbicaraan seperti mana yang disebut oleh Hakim, bahawa tidak ada satu bukti pun yang kuat, ya, bukti yang kuat untuk mengatakan Najib tidak terlibat, ya. Yang ada adalah bukti kukuh bahawa duit itu telah pun masuk ke akaunnya dan duit itu juga telah dibelanjakan oleh beliau. Jadi kata Najib baru ini dia bersumpah bahawa 42 juta itu tidak, ya, bukannya arahan dia untuk dimasukkan. Dia tidak mengarahkan duit itu dimasukkan akaunnya, ya. Dan cuma satu saja yang Najib tidak bersumpah, ya. Dia sebut wallahi wabillahi watallahi, saya tidak pernah mengarahkan sesiapa pun untuk masukkan duit dalam akaun saya dan saya tidak tahu bahawa duit itu masuk dalam akaun dia. Ini satu kepelikan lah, ya. Boleh tak tahu duit masuk ke akaun dia, tapi lebih pelik lagi dia berbelanja dengan duit itu. Jadi saya rasa tak tahulah kalau ada manusia mana yang boleh menerima alasan
Najib Tun Razak ini. Walau bagaimanapun, beliau masih lagi ada peluang untuk merayu di Mahkamah Persekutuan, dan itu adalah mahkamah yang terakhir yang akan beliau hadapilah. Dan kita mengharapkan institusi kehakiman ini tidak diganggu oleh kuasa politik. Ini yang kita tak mahukan. Keadilan itu harus diberikan bukan saja kepada yang dituduh, tetapi juga kepada rakyat Malaysia yang menuntut agar tindakan diambil kepada mereka-mereka yang telah menyelewengkan dana negara. Pertentangan sekarang ini adalah duit negara, duit rakyat telah pun diselewengkan. Jadi rakyat sudah pastinya mahu mereka yang bersalah ini dikenakan hukuman. Jadi nak menentukan bersalah atau tidak, biarlah mahkamah tentukan, asalkan tidak ada campur tangan politik. Okey. Komen daripada Dr. Mahathir. Ni Mahathir pun satu hal juga ni. Dia pun nak komen juga. Kita bukan nak menyokong Najib Razak. Kita bukan nak menyokong Najib Razak. Kita tahu dan kita pernah lawan Najib Razak ini, lama kita lawan dia sepanjang dia jadi Perdana Menteri. Dan kita juga percaya skandal 1MDB, SRC dan sebagainya melibatkan beliau. Beliau harus bertanggungjawab. Tetapi komen Mahathir Mohamad yang mempertikaikan kenapa Najib ni masih lagi bebas, sebebas-bebasnya, dan dengan nada sindiran, Mahathir menyatakan bahawa tidak mustahil Najib Razak akan kembali menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya, dan dia menyatakan bahawa Malaysia akan mencipta rekod seorang penjenayah akan menjadi Perdana Menteri. Daripada nada Mahathir ini kita faham itulah satu kata-kata yang penuh emosi, kata-kata yang penuh dendam kesumat pribadinya kepada Najib Razak. Dia bukan kerana prinsip. Mahathir menyatakan mempunyai kenyataan itu bukan kerana prinsip, tapi kerana begitu marahnya dia kepada Najib. Bukan kerana kesnya, bukan kerana prinsipnya, tak ada. Ini memang pribadi. Sehingga ke tahap itu dia menyindir Najib Razak. Jadi itulah bezanya, kita berjuang kerana prinsip ataupun kita berjuang kerana dendam pribadi, dendam kesumat kita. Jadi Mahathir ni sebenarnya tak berhak untuk komen isu ni, tentang keadilan kononnya, tentang bagaimana layanan diberikan kepada Najib begitu istimewa. Kita bersetuju dengan hujahnya. Banyak keistimewaan yang diperoleh oleh Najib. Bagaimana dia dapat pasportnya, bagaimana dia boleh bebas senang-senangnya. Kalau dibandingkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jauh beza lah. Layanan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim suatu ketika dahulu dengan Najib Razak ni terlalu jauh bezanya. Terlalu jauh bezanya. Tetapi yang boleh komen ini adalah orang-orang yang menjunjung prinsip dan juga keadilan. Berhak untuk komen. Mahathir sebenarnya tidak ada langsung standard. Dia tidak berhak untuk nak bercerita tentang keadilan mahkamah. Dia tidak berhak untuk nak ceritakan tentang kedaulatan mahkamah ataupun keadilan kepada si dituduh. Sebab di zaman beliau lah segala-galanya hancur. Sistem kehakiman hancur. Di zaman beliau juga ketua hakim negara dipecat. Banyak. Beberapa hakim juga direhatkan. Dan campur tangan politik di waktu beliau jadi Perdana Menteri itu ketara sangat. Bahkan apa yang dialami oleh Najib sekarang ini, yang Mahathir anggap sebagai satu layanan istimewa diberikan kepada Najib, sudah tentunya kita masih ingat lagi sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, layanan yang diberikan kepada Anwar Ibrahim. Layanan diberikan kepada Anwar Ibrahim. Belum berapa hal lagi, belum didapati bersalah atau tidak, bagaimana kita masih ingat lagi rempuhan ke atas rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana rumahnya dipotong api, diputuskan bekalan air dan sebagainya. Di waktu era Mahathir jadi Perdana Menteri. Dan kita boleh lihat peristiwa di mana mata lebam Datuk Seri Anwar Ibrahim ditumbuk oleh Ketua Polis Negara. Layanan-layanan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dahsyat sekali. Begitu zalim sekali. Ini berlaku di era Mahathir Mohamad. Apakah kerana Najib mendapat layanan sekarang ini yang dilihat istimewa ini, maka Mahathir mahukan agar Najib diberi layanan seperti mana dia melayan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apakah itu jadi masukkan oleh Mahathir? Walaupun kita tidak bersetuju apa keistimewaan yang diperolehi oleh Najib itu, tetapi kita juga tidak bersetuju
sekiranya layanan yang zalim diberikan kepada Najib. Layanan yang zalim, kita tidak setuju sekiranya Najib itu dipukul, diaibkan, dengan begitu tidak ada batasan langsung. Kita tak setuju. Bagaimana kita menentang kezaliman yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita juga tidak bersetuju kezaliman itu berlaku kepada Najib Razak. Cuma yang kita tak setuju sekarang ini layanan istimewa. Terlalu istimewa diberikan kepada Najib Razak itu kita tak setuju. Tetapi kalau nak berikan layanan yang zalim, seperti mana di zaman era Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, itu juga kita tidak bersetuju. Kita harus bersederhana, kita juga harus melaksanakan keadilan kepada sesiapa saja yang diadili dalam mahkamah di negara kita ini. Dan ini tidak berlaku di waktu Mahathir Mohamad. Sebab itu kita nak sebut bahawa apa yang Mahathir pertikaikan sekarang ini tentang Najib, beliau sebenarnya tidak ada hak, tidak ada standard untuk bercerita tentang keadilan yang berlaku di dalam sistem mahkamah. Kerana di zaman beliau lah bermulanya sistem mahkamah yang amat teruk. Seolah-olah negara ini seperti diperintah dengan tidak ada undang-undang, tidak tahu langsung untuk nak memelihara kehormatan dan juga maruah bagi orang yang dituduh. Kita banyak peristiwa di era beliau menjadi Perdana Menteri, bagaimana beliau melayan pesalah-pesalah, terutamanya pesalah-pesalah politik, musuh-musuh politik beliau. Tidak terbayang kepada kita bagaimana timbalannya sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berada di nombor 2 ketika itu dipecat dengan fitnah, konspirasi yang diatur, bagaimana beliau diaitkan berbulan-bulan melalui media masa, TV beliau menggunakan media masa kawalan kerajaan ketika itu untuk mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim semahu-mahunya, walaupun ketika itu kes belum dibicarakan. Ketidakadilan itu berlaku awal, kezaliman itu berlaku, tidak ada langsung ruang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertahankan dirinya. Diaibkan sehabis mungkin ketika itu. Kita masih ingat semua ini. Semuanya berlaku di zaman Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Seperti mana saya sebut tadi, masuk saja dalam penjara, dia ditumbuk oleh Ketua Polis Negara. Mana mungkin Ketua Polis Negara berani melakukan perbuatan tersebut kalau tidak mendapat restu ataupun kalau tidak mendapat lampu hijau daripada bosnya. Dan kita ingat peristiwa itu. Apakah sekarang ini Mahathir memberikan ulasan kepada Najib, mahukan kerajaan juga bertindak seperti mana dia jadi kerajaan dulu? Apakah Mahathir mahu kerajaan hari ini melaksanakan kezaliman kepada Najib seperti mana beliau ketika itu menjadi Perdana Menteri melakukan kezaliman kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kita tidak menyokong Najib Razak, malah kita sendirilah yang mendedahkan skandal-skandal yang dilakukan oleh Najib Razak. Kita juga tidak menyokong keistimewaan diberikan kepada Najib Razak, tetapi kita juga tidak bersetuju sekiranya kerajaan melakukan kezaliman ke atas Najib Razak ini seperti mana Dr. Mahathir dulu pernah lakukan kezaliman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, kita jangan terpedaya dengan lakonan orang tua ni. Sekarang nak cuba nak tunjuk dia kononnya orang yang berprinsip, kononnya orang yang cuba melawan kleptokrasi. Tapi sebenarnya di era beliau lah sistem kehakiman rosak dan juga hancur. Dan pada hari ini kita melihat apa yang telah beliau lakukan dahulu, cuba juga dilakukan oleh ahli-ahli politik. Jadi kita mengharapkan keadilan itu dapat dilaksanakan kepada sesiapa saja, walaupun kepada Najib Razak, Rosmah Mansur ataupun Zahid Hamidi. Yang bersalah harus menerima hukuman, tetapi jangan sampai kita menzalimi, menidakkan hak dia untuk mempertahankan diri. Ini yang kita mahu lakukan, dan ini jugalah yang ditawarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri. Jaminan dia bukan untuk kalau UMNO sokong Pakatan Harapan, sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan memberi jaminan untuk melepaskan Najib Razak, melepaskan Zahid Hamidi, melepaskan Rosmah, Ahmad Maslan, Tengku Nan dan ramai lagi. Yang ramai lagi
yang ada terkait dengan kes mahkamah ini. Ya, bukan. Itu bukannya cara Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri, tapi kena lepaskan semua kes. Bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau nak mahu dia menjadi Perdana Menteri ataupun mahu menyokong dia menjadi Perdana Menteri, hanya satu jaminan yang boleh beliau berikan, iaitu beliau berjanji akan menentukan sistem kehakiman itu berjalan dengan baik. Ya, sistem kehakiman itu berjalan dengan telus dan juga adil. Ya, sistem kehakiman itu tidak akan diganggu oleh pengaruh-pengaruh politik yang berkuasa dalam kerajaan. Itu jaminan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan itulah prinsip yang beliau pegang, dan kerana prinsip itulah beliau tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kerana ahli-ahli politik yang lain yang ada kes-kes dan sebagainya sudah pasti mahu jaminan bahawa kes mereka diselesaikan, dan mereka sanggup beri sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup melupuskan kes-kes mereka. Tetapi ini bukan cara Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi pemimpin dalam negara kita. Ya, dia tidak mahu terikat, tidak mahu bersebahat dengan sebarang kes-kes yang melibatkan penyelewengan harta rakyat. Ya, beliau seorang pejuang rakyat, beliau sentiasa bercerita tentang reformasi. Mana mungkin orang yang bercakap tentang perjuangan rakyat dan juga reformasi ini boleh termakan dengan umpan-umpan sedemikian rupa semata-mata untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kesimpulannya, saya nak bagi tahu bahawa apa sahaja komen Mahathir Mohamad dalam kes Najib Razak ini pada kita tidak ada nilai langsung. Ya. Kalau dibandingkan dengan waktu beliau menjadi Perdana Menteri, maka amat jauhlah bezanya. Ya. Amat jauhlah bezanya. Dan saya rasa tidak perlu kita layan. Ya. Jangan kita angkat dia sebagai hero. Konon-kononnya beliau ni seorang yang amat anti kleptokrasi, anti rasuah dan sebagainya. Ya. Banyak kisah-kisah suatu beliau menjadi Perdana Menteri yang boleh kita jadikan panduan kita dan boleh kita nilai kembali apakah teguran Datuk Mahathir ini ikhlas atau hanya semata-mata melepaskan dendam pribadinya, ya, dendam kesumatnya kepada Datuk Seri kepada Najib Razak. Jadi kita mengharapkan agar kes Najib Razak ini akan boleh dibicarakan melalui Mahkamah Persekutuan seperti ini dengan seadil-adilnya, kerana rakyat ingin melihat bahawa sistem kehakiman ini boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jadi cabaran kepada Perdana Menteri Ismail Sabri, ya, walaupun Najib Razak itu adalah tokoh mereka, ya, tokoh yang juga ada pengaruh besar di dalam UMNO walaupun tidak memegang jawatan presiden, tetapi mempunyai pengaruh di dalam UMNO. Apakah Ismail Sabri berani, ya, untuk tidak campur tangan di dalam kes ini? Ya, kita akan lihat nanti. Dan cuma kita mengharapkan Ismail Sabri tidak melayani, ya, apapun carangan daripada Mahathir Mohamad, ya, kerana beliau tidak berhak untuk menyatakan tentang keadilan, kezaliman, ya, sistem mahkamah dan sebagainya, kerana beliau lah, ya, sesatunya Perdana Menteri yang memula, ya, mencemarkan sistem kehakiman dalam negara kita. Okey, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan ulas lagi dalam isu-isu yang lain. Terima kasih banyak kepada anda yang sudi bersama saya, dan jangan lupa subscribe channel saya untuk kita terus kongsikan banyak lagi isu-isu yang boleh kita bincangkan bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.